Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar sekalian. Jadi pagi ini cikgu harap semua anak murid dapat berada dalam keadaan bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini, juga berada dalam situasi yang bergembirakan. Baiklah, pada pagi ini cikgu akan berkongsi pengetahuan bersama-sama dengan pelajar mengenai matematik tingkatan 3. Jadi sebelum itu cikgu adalah Cikgu Muhammad Rahim bin Yusuf daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan. Okey, seterusnya pada hari ini cikgu akan berkongsi pengetahuan bersama dengan pengajar berkenaan dengan bab yang ke-6 dalam matematik tingkatan 3, iaitu sudut dan tangen bagi sebuah bulatan. Dan bagi bab yang ke-6 ini, cikgu akan tekankan ataupun perbincangan kita adalah untuk subtopik yang ke-6.3, iaitu tangen kepada bulatan, dan 6.4 sudut dan tangen bagi satu bulatan penuh. Okey, seterusnya untuk tajuk ini, pengetahuan lepas adalah penting bagi pelajar untuk memahami ataupun untuk menjawab soalan-soalan yang bersangkut paut dengan tajuk tangen bagi sebuah bulatan. Jadi dalam hal ini pelajar perlu ingat semua sifat-sifat sudut, sama ada sudut dalam bulatan ataupun sudut dalam poligon, sisi empat kitaran dan sebagainya. Di samping itu, pengetahuan pelajar dalam trigonometri juga diperlukan untuk menjawab soalan-soalan dalam tajuk tangen dalam bulatan bersama dengan teorem Pythagoras. Baiklah, seterusnya untuk tajuk tangen dalam bulatan ada 3 perkara penting yang cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami pada seterusnya selepas ini. Iaitu yang pertama, pelajar dapat memahami ataupun mengenal apa dia tangen kepada bulatan. Seterusnya, pelajar dapat juga mengetahui dan memahami sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan tangen kepada bulatan. Dan akhir sekali, cikgu harap pelajar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan sudut dan tangen kepada bulatan. Seterusnya, seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan kepada tangen kepada bulatan. Baiklah, tangen kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja, sebagaimana gambar yang tertera di skrin. Jadi, apabila terdapat satu garis lurus yang menyentuh bulatan, maka garisan itu kita namakan dia sebagai tangen. Berikutnya, apabila garis lurus tadi bertemu dengan bulatan, akan terdapat satu titik yang menyentuh bulatan tersebut. Dan titik sentuhan ini ataupun titik yang menyentuh bulatan tadi dikenali sebagai titik ketangenan. Okey, seterusnya kita lihat bagi tangen sesuatu bulatan, tidak semestinya hanya satu saja tangen bagi sebuah bulatan. Sesebuah bulatan, dia boleh mempunyai lebih daripada satu tangen. Jadi mungkin pada satu-satu bulatan ada 2 tangen, 3 tangen dan sebagainya. Jadi tak semestinya untuk satu bulatan hanya ada mempunyai satu saja tangen. Begitu juga garisan yang menyentuh bulatan tadi yang membentuk tangen boleh juga terjadi di mana garisan tadi menyentuh 2 bulatan secara serentak. Di mana apabila ini berlaku, apabila satu garis lurus menyentuh 2 bulatan, ianya dinamakan tangen sepunya. Baik, seterusnya kita lihat sudut ataupun sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan tangen. Jadi, apabila satu garisan menyentuh bulatan, ia akan
mewujudkan beberapa sifat-sifat yang berkaitan dengan sudut. Yang pertama kita lihat di sini ialah apabila jejari suatu bulatan bersilang dengan tangen kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk sudut 90 darjah. Jadi dalam keadaan ini hanya satu saja jejari yang akan betul-betul menyentuh titik ketangenan. Jadi untuk jejari yang menyentuh ataupun melalui titik ketangenan ini, ianya akan membentuk sudut 90 darjah. Itu adalah sifat sudut yang pertama bagi tangen yang berkaitan dengan sudut. Yang seterusnya, kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua ialah jika dua tangen kepada suatu bulatan yang berpusat di O dengan titik ketangenan pada B dan C masing-masing akan bertemu pada titik A, maka beberapa keadaan akan terbentuk. Yang pertama, para pelajar boleh lihat di sini, iaitu garisan BA akan sama dengan garisan CA. Jadi panjang BA adalah sama dengan panjang CA. Begitu juga yang kedua. Yang kedua ialah garisan BO. Garisan daripada titik ketangenan ke pusat adalah sama untuk kedua-dua titik ketangenan itu. Dan yang ketiga, kalau yang pertama tadi dan yang kedua tadi dia melibatkan panjang, yang ketiga melibatkan sudut. Jadi di mana di sini pelajar boleh lihat sudut BOA, itu untuk segitiga yang sebelah atas tu. Sudut BOA iaitu sudut di pusat untuk segitiga BOA adalah juga sama nilainya dengan sudut di pusat bagi segitiga COA. Dan satu lagi, sudut di titik pertemuan kedua-dua garisan tangen tadi, iaitu di titik A ataupun dalam rajah yang ditunjuk itu ditandakan dengan huruf Y. Jadi kita lihat sudut OAB adalah sama dengan sudut OAC. Jadi ini adalah sifat sudut yang kedua yang perlu para pelajar fahami dan ingat untuk membantu pelajar menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey, seterusnya kita lihat pula sifat-sifat sudut yang seterusnya. Ini adalah sifat sudut yang ketiga, iaitu dikatakan sudut di antara perentas dengan tangen adalah sama nilai dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu. Di mana pelajar boleh lihat di sini sudut X, sudut yang cikgu tandakan dengan X adalah sama nilainya dengan sudut yang ditandakan dengan huruf Y, di mana kedua-dua sudut ini adalah dikenali sebagai sudut dalam tembereng selang-seli. Jadi untuk satu bulatan yang mana ada garisan tangen dan ada perentas dalam bulatan tersebut, terdapat dua sudut yang sama nilainya. Itu kalau para pelajar lihat di sini, yang pertama sudut X sama je nilainya dengan sudut Y, dan sudut beta samalah juga dengan nilainya dengan sudut theta. Okey, jadi sekarang ini terdapat tiga sifat sudut yang pelajar perlu fahami dan perlu ingat yang terdapat di dalam tangen yang berkaitan dengan bulatan. Baiklah, seterusnya. Okey, itu tadi tiga, dan seterusnya kita lihat bagaimanakah para pelajar boleh menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan, di mana para pelajar perlu menggunakan ketiga-tiga sifat sudut tadi bagi membantu pelajar menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen. Baiklah, kita tengok masalah yang pertama. Okey, contoh yang pertama, dalam rajah di bawah, garis lurus ABC ialah tangen kepada bulatan. Jadi bermakna garis lurus ABC merupakan satu garisan yang menyentuh bulatan tersebut
pada satu titik saja. Jadi dalam soalan ini, anak-anak pelajar dikehendaki mencari nilai X dan juga nilai Y. Jadi untuk menjawab soalan ini, anak-anak pelajar perlu mengetahui sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan tangen kepada bulatan, dan juga anak-anak pelajar perlu menggunakan pengetahuan lepas dalam menjawab soalan-soalan ini. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah kita jawab tentang sudut X. Jadi kalau anak-anak pelajar lihat di gambar rajah, sudut X terletaknya di pusat bulatan. Dan di sini caranya mudah saja untuk para pelajar mendapatkan nilai bagi X, iaitu 180 tolak dengan 126, dan jawapannya ialah 54 darjah. Di sini untuk soalan ini 180 ini ialah kita ambil daripada garis lurus BO, di mana bagi satu garis lurus nilai sudutnya ialah 180 darjah, dan ditolak dengan nilai sudut yang telah diberi iaitu 126 darjah, maka jawapannya ialah 54. Itu untuk X. Seterusnya untuk mencari nilai bagi Y. Untuk mencari nilai bagi Y di sini, anak-anak pelajar perlu menggunakan pengetahuan dalam sudut ataupun tangen kepada bulatan. Di mana apabila jejari bulatan tersebut, di mana dalam kes ini jejarinya ialah OB, apabila jejari OB bersilang dengan garisan tangen iaitu garisan ABC, maka pada titik B akan terbentuk sudut 90 darjah. Jadi dengan menggunakan pengetahuan ini, maka kita akan dapat mencari nilai untuk Y. Jadi sekali lagi, dengan menggunakan pengetahuan sebuah segitiga iaitu segitiga BOC, kita boleh mencari nilai untuk Y, di mana Y sama dengan 180 iaitu nilai sudut pedalaman bagi sebuah segitiga tolak dengan sudut 90 pada titik ketangenan dan 54 untuk nilai X, maka kita akan dapat nilai Y-nya ialah 36 darjah. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua, masih lagi dengan ketangenan dalam rajah di bawah ataupun dalam rajah yang diberi itu, OT. OT ialah jejari bulatan dan PQ ialah tangen kepada bulatan. Cari nilai X. Jadi di sini pelajar dapati nilai X itu berada di antara garisan PQ dan juga perentas TR. Jadi dengan menggunakan pengetahuan yang berkaitan dengan sudut bagi tangen kepada bulatan, kita akan dapat mencari nilai bagi X. Dan ditambahkan juga dengan pengetahuan-pengetahuan lepas yang berkaitan dengan sudut, maka usaha untuk mencari nilai X akan menjadi lebih mudah. Okey, kita lihat langkah untuk mendapatkan jawapannya. Yang pertama ialah kita kira dulu sudut OTR, iaitu dengan cara 180 tolak 100 bahagi 2. Kenapa dibahagi dengan 2? Kerana di sini, kalau anak-anak pelajar perhatikan, segitiga OTR adalah merupakan segitiga sama kaki, di mana OT dan OR adalah sama-sama jejari. Dan apabila sama-sama jejari, bermaksud panjangnya adalah sama, dan ini adalah segitiga sama kaki. Jadi bila segitiga sama kaki, sifatnya sudut di kaki adalah sama besar. Jadi cara untuk mendapatkannya ialah 180 tolak dengan 100 nilai yang telah diberi, bahagi 2, dan kita akan dapat jawapannya ialah 40. Jadi 40 ni belum lagi nilai bagi X, tapi nilai untuk sudut di kaki bagi segitiga sama kaki. Seterusnya barulah kita mencari nilai untuk X. Dan untuk mencari nilai X, sekali lagi anak-anak pelajar perlu mengingat kembali tentang sifat sudut bagi tangen kepada sebuah bulatan, di mana di sini kalau anak-anak pelajar perhatikan, OT merupakan jejari dan bersilang dengan garisan PQ, iaitu
garisan yang tangent kepada bulatan itu. Dan apabila jejari bersilang dengan garisan tangent, ia akan membentuk sudut 90 darjah. Jadi dengan pengetahuan tersebut, kita akan dapat mencari nilai X, iaitu X ialah 90 darjah tolak dengan 40, maka jawapannya ialah 50 darjah. Jadi di sini X nilainya ialah 50 darjah. Okey, seterusnya, kita lihat pula contoh yang ketiga. Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan. Diberi bahawa PQ dan PR ialah tangent kepada bulatan dan sudut OPR sama dengan 22 darjah. Jadi, hitung nilai X dan Y. Seterusnya, cuba anak-anak pelajar perhatikan pada rajah yang diberi. Pada rajah yang diberi ini, kita dapati ada dua garisan yang menyentuh bulatan yang diberi dan kedua-dua garisan ini adalah tangent kepada bulatan. Apabila tangent kepada bulatan, semestinya sudut yang terbentuk apabila garisan tangent tadi bersilang dengan jejari akan membentuk sudut 90 darjah. Jadi dalam rajah ini, para pelajar perlu memahami bahawasanya terdapat dua sudut 90 darjah, iaitu pada titik Q dan juga pada titik R. Seterusnya, barulah kita boleh membuat pengiraan untuk mencari nilai X. Di mana untuk mendapatkan nilai X, kita boleh gunakan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan segitiga yang di sebelah atas ataupun segitiga POQ. Okey, untuk mencari nilai X, maka kita boleh kira dengan cara 180 darjah, iaitu sudut pedalaman bagi sebuah segitiga, ditolak dengan 90 darjah, iaitu sudut yang berlaku ataupun sudut yang terdapat pada titik ketangenan, dan 22 darjah. Jadi seterusnya kita akan dapat nilai untuk X ialah 68 darjah. Baiklah, tadi kita cari nilai untuk X. Seterusnya nilai untuk Y. Dan kalau anak-anak pelajar perhatikan, di sini nilai Y bukannya nilai yang berkaitan dengan sudut. Tetapi nilai Y ialah nilai panjang, iaitu panjang jejari dari O ke R. Berapakah panjang Y ini? Jadi untuk mengira Y, maklumat yang ada di sini ialah sudut pada titik R 90 darjah dan sudut OPR 22 darjah serta panjang PR 12 cm. Jadi dengan menggunakan maklumat-maklumat ini, anak-anak pelajar boleh menggunakan kaedah trigonometri untuk mencari panjang Y. Jadi apabila diperhatikan untuk mendapat nilai Y, kita boleh menggunakan tangent, iaitu tangent 22 darjah sama dengan Y bahagi dengan 12 dan seterusnya. Apabila melakukan pengiraan, kita akan dapati jawapannya ialah 4.85 cm. Okey, jadi setakat ini, jika para pelajar ataupun anak-anak pelajar perhatikan, untuk menjawab soalan-soalan ini, soalan contoh yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, anak-anak pelajar perlu menggunakan pengetahuan ataupun perlu menggunakan sifat-sifat tangent kepada bulatan untuk membantu anak-anak pelajar mencari nilai-nilai sudut. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Soalannya pendek aja. PQR ialah tangent kepada bulatan. Cari nilai X dan Y. Jadi, jika anak-anak pelajar perhatikan pada rajah yang diberi, terdapat satu garisan iaitu PQR dan satu bulatan di mana dalam bulatan terdapat sebuah segitiga. Yang mana garisan-garisan segitiga itu juga merupakan perentas kepada bulatan tersebut. Jadi, untuk menjawab soalan ini, anak-anak pelajar perlu menggunakan pengetahuan dalam sifat sudut yang ketiga. Okey, kita lihat langkah pengiraannya.
Untuk mendapatkan nilai X, para pelajar ataupun anak-anak pelajar tidak perlu melakukan sebaran pengiraan. Kerana untuk keadaan yang macam ni, kita hanya perlu menggunakan sifat sudut yang ketiga, iaitu sudut dalam tembereng selang-seli. Di mana di sini, sudut X dan sudut 55 adalah sudut yang berada dalam tembereng selang-seli dan nilainya adalah sama. Jadi tidak perlu ada sebarang pengiraan. Begitu juga dengan Y. Di mana Y adalah sama dengan 40 darjah. Kerana sudut Y juga adalah sudut yang berada dalam tembereng selang-seli bagi Y dan juga sudut 40 darjah. Jadi untuk soalan ni tidak ada sebarang pengiraan yang diperlukan. Cuma anak-anak pelajar perlu memahami berkenaan dengan sifat-sifat sudut bagi sebuah tangen kepada bulatan. Okey, untuk memahami lebih lanjut tentang sudut tangen, kita lihat contoh yang berikut. Contoh yang kelima, okey, rajahnya nampak hampir sama saja. Okey, kita lihat soalan dulu. Soalannya ialah dalam rajah di bawah tu ni, garis ACB. Garis ACB daripada atas ke bawah tu ialah tangen kepada bulatan pada titik C. Jadi bermakna pada titik C tu ialah titik di mana ianya menyentuh bulatan. Cari nilai X, nilai Y dan nilai Z. Ada 3 nilai yang perlu anak-anak pelajar cari. Jadi seperti soalan yang keempat tadi, terdapat satu garisan tangen, terdapat satu segitiga dalam bulatan yang mana sisi-sisi segitiga itu merupakan perentas di dalam bulatan tersebut. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai X, tidak perlu lakukan pengiraan kerana X dan 64 adalah sudut yang berada dalam tembereng selang-seli. Jadi nilainya adalah sama saja. Jadi bermakna X nilainya ialah 64. Seterusnya kita lihat pula Y. Okey, untuk Y, kalau dilihat daripada rajah, Y dengan Z adalah sudut dalam tembereng selang-seli. Tetapi Z belum ada nilai lagi. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, kita perlu melakukan sedikit pengiraan. Jadi dilihat pada pengiraan yang cikgu sediakan di sini, untuk mendapatkan nilai Y ialah 180 darjah, iaitu nilai sudut bagi sebuah segitiga, iaitu segitiga CDE tolak dengan 64 darjah, iaitu nilai bagi sudut X dibahagi dengan 2. Kenapa dibahagi dengan 2? Sebab segitiga CDE adalah segitiga sama kaki, yang mana ditandakan dengan 2 garisan pendek pada sisi tersebut. Jadi setelah dilakukan pengiraan, nilai sudut bagi Y ialah 58. Dan seterusnya, kita akan dapat nilai untuk X dengan tanpa melakukan pengiraan. Kerana seperti yang cikgu bagi tahu tadi, nilai Z dan nilai Y adalah sama. Kerana kedua-dua sudut ini ialah sudut yang berada di dalam tembereng selang-seli. Jadi nilai Z adalah sama saja dengan nilai sudut Y, iaitu 58 darjah. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ke-6. Jadi contoh ini terdapat 2 bulatan. Okey, kita lihat soalan dulu. Rajah menunjukkan ada 2 bulatan masing-masing berpusat di O dan di M. Iaitu bagi bulatan yang besar tu, pusat bulatannya ialah O, dan untuk bulatan yang kecil tu, pusat bulatannya ialah di M. Dan terdapat satu garisan iaitu PQ. PQ ialah tangen sepunya. Bermaksud PQ ialah tangen kepada kedua-dua bulatan besar dan bulatan kecil. Jadi PQ ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan dan diberi sudut OMQ sama dengan 118 darjah. Cari nilai X. Jadi soalan ini agak berbeza sedikit dengan soalan-soalan yang sebelum tadi. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan nilai X? Okey, seperti dengan soalan-soalan sebelum,
anak-anak pelajar perlu menggunakan pengetahuan yang anak-anak pelajar dah diberitahu berkenaan dengan sudut bagi tangen kepada bulatan. Jadi yang di sini kita lihat ada dua jejari iaitu OP dan MQ, di mana kedua-dua jejari ini bersilang dengan garisan tangen. Dan para pelajar, cikgu harap semua sudah faham di mana apabila jejari bersilang dengan garisan tangen, ia akan membentuk sudut 90 darjah. Jadi daripada situ dapatlah kita kira sudut pada titik O ataupun sudut di pusat ataupun sudut POM. Dengan cara sudut POM sama dengan 360 darjah. Dari mana 360 darjah ni? 360 darjah ni ialah sudut pedalaman bagi segi 4. Iaitu di sini cikgu ambil segi 4 PQMO. 360 darjah. Tolak dengan sudut 90 darjah pada titik P. Tolak lagi dengan sudut 90 darjah pada titik Q. Dan tolak dengan sudut 118 darjah pada titik M. Jadi dengan cara ini kita akan dapat nilai sudut pada titik O ataupun nilai sudut di pusat iaitu 62 darjah. Jadi setakat ini belum lagi dapat jawapan X. Sekarang ni kita hanya dapat jawapan di sudut di pusat iaitu POM. Jadi seterusnya barulah kita dapat mencari nilai sudut X. X sama dengan 62 bahagi dengan 2. Kenapa pula sudut 62 kena bahagi 2? Jadi di sini anak-anak pelajar kena menggunakan pengetahuan lepas iaitu sudut dalam bulatan. Di mana di sini 62 merupakan sudut di pusat dan X adalah sudut di lilitan. Kedua-dua sudut ini dicangkum oleh lengkuk yang sama. Maka sudut di lilitan adalah separuh daripada sudut di pusat. Ataupun sudut di pusat 2 kali ganda sudut di lilitan. Oleh sebab itu untuk mengira X yang berada di lilitan, sudut di pusat 62 darjah bahagi dengan 2. Jadi jawapannya ialah 31 darjah. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketujuh. Dalam rajah di bawah, CD ialah tangen kepada bulatan berpusat di O dan AOBD ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, di sini terdapat sebuah bulatan, terdapat dua garis lurus iaitu garis lurus AOBD dan garis lurus CD. Yang mana hanya garis lurus CD saja yang tangen kepada bulatan. Kerana garis lurus ini menyentuh satu titik di bulatan tersebut. Manakala garis lurus AOBD bukanlah tangen kerana ia menyentuh lebih daripada satu titik. Jadi sekarang ini anak-anak pelajar dikehendaki mencari nilai X dan seperti yang tertera di skrin, anak-anak pelajar perlu memahami bahawasanya sudut BAC iaitu sudut yang berada di dalam bulatan nilainya ialah sama dengan sudut BCD. Jadi sudut BAC tadi ialah sudut pada titik A iaitu 32 darjah dan ianya sama dengan sudut BCD iaitu sudut pada titik C. Kerana kedua-dua sudut ini ialah sudut dalam tembereng selang-seli. Jadi sudut di sini 32 darjah. Jadi dengan menggunakan sudut 32 darjah ataupun sudut yang kita perolehi pada titik C ini dan ditambah dengan pengetahuan berkenaan dengan tangen kepada bulatan, para pelajar akan dapat mencari nilai X. Di mana satu lagi pengetahuan yang perlu pelajar kuasai ialah sudut pada titik C yang berada di sebelah 32 darjah tu, iaitu sudut ACB. Di mana sudut ACB ni ialah bernilai 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Di sini 90 darjah ni bukannya sudut pada titik ketangenan, kerana untuk titik ketangenan
dia mesti jejari yang bersilang dengan garisan tangen. Di sini tidak ada jejari yang bersilang dengan tangen. Jadi sudut 90 darjah ini terbentuk ialah kerana segitiga ABC merupakan segitiga dalam separuh bulatan. Dan segitiga dalam separuh bulatan ini sifat dia sudut dililitkan bernilai 90 darjah. Sekarang ini anak-anak pelajar telah mengetahui dua sudut, iaitu sudut 90 darjah dan sudut 30 darjah. Jadi seterusnya barulah boleh kita mencari nilai untuk X. Di mana untuk mencari nilai bagi sudut X, anak-anak pelajar perlu menggunakan sifat untuk segitiga yang besar itu, iaitu segitiga ACD. Jadi dengan menggunakan segitiga ACD, kita dapat mencari nilai X di mana 180 iaitu nilai sudut pedalaman bagi sebuah segitiga tolak dengan sudut 32 darjah yang telah diberi pada titik A, tolak dengan sudut 90 darjah yang terdapat pada lilitan pada sebuah segitiga dalam separuh bulatan, dan tolak sekali lagi dengan 32 iaitu sudut yang berada di sebelah sudut 90 darjah tadi, dan jawapannya ialah 26 darjah. Okey, jadi sekarang ni dah 7 contoh yang cikgu berikan untuk anak-anak pelajar memahami berkaitan dengan sifat-sifat penggunaan sifat sudut tangen kepada bulatan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tangen kepada bulatan. Jadi sebelum pada cikgu berakhir, sekali lagi cikgu nak ingatkan kepada anak-anak pelajar sekalian, bagi tajuk ini iaitu tajuk tangen kepada bulatan, anak-anak pelajar perlu memahami dan mengingati 3 sifat sudut tadi dan juga ditambah dengan pengetahuan lepas berkaitan dengan sudut. Jika ini dapat anak-anak pelajar kuasai, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan merupakan sesuatu perkara yang agak mudah kepada anak-anak pelajar. Jadi untuk hari ini, setakat itu dulu perkongsian cikgu dengan anak-anak pelajar. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.